petang semua. Kita akan baca Al-Fatihah. Ia akan aku Baiklah, jadi apa khabar semua? Saya harap awak semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi untuk kelas tambahan pada petang ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan usaha mencari makhluk hidup di angkasa lepas. Dan ini jatuh di bawah bidang ataupun cabang astronomi yang dipanggil astrobiology. Saya ada kongsikan konsep ni di Telegram, jadi awak boleh muat turun ke peranti masing-masing dan membukanya. Jadi mandakan kita ada dalam 2 jam itu untuk mengupas tentang isu ini, jadi saya akan cuba tapis isi-isi penting untuk bidang ni lah, sekurang-kurangnya at least enough so that you can answer the questions in the final examination, right? So kalau saya diberikan beberapa tajuk, ada 4 tajuk yang saya berikan kepada keempat-empat kumpulan malam tadi, dan tajuk-tajuk tersebut diwarnakan merah di sini, right? So tajuk pertama adalah yang ini, zon boleh kuning, habitable zone. Kemudian tajuk yang kedua adalah tentang eksperimen Miller-Urey. Kemudian tajuk ketiga adalah payu bertanda, dan tajuk keempat berkenaan dengan persamaan Drake. Right? Jadi kenapa saya buat sendiri? Sebab untuk kelas tambahan pada petang ini kita akan selang-selikan dengan pembentangan daripada kumpulan. Kemudian kita akan lakukan juga aktiviti berkumpulan. Kemudian saya akan jelaskan beberapa isi penting lah. Jadi dia agak pelbagai sedikit pendekatan untuk kelas tambahan untuk hari inilah, sebab saya rasa kalau awak hanya mendengar saya berceramah pasal astrobiologi selama 2 jam, mungkin itu tidak berkesan pun actually, dan agak rugilah sebab tajuk astrobiologi adalah salah satu tajuk yang dia menyeronokkan sebenarnya, sebab dia bidang yang agak terkehadapan dalam bidang astronomi, astrofizik, right? Dan dia bukan saja memerlukan kita untuk mengetahui sains dan sebagainya, tapi kita juga boleh mengambil iktibar daripada budaya popular. Right? Saya rasa awak semua lebih banyak mengetahui tentang makhluk hidup di angkasa lepas, tentang makhluk asing, daripada filem, daripada televisyen, daripada novel, berbanding dengan apa yang awak baca dalam buku teks astronomi ataupun fizik lah. Jadi sekurang-kurangnya selepas habisnya kelas pada petang ni, awak semua akan dapat mengenal pasti apa yang benar dan apa yang fiction berkenaan dengan usaha umat manusia untuk mencari makhluk hidup di angkasa lepas. Right? Jadi kita mulakan perbincangan kita. Right? Jadi pertamanya kita kena tahulah apa maksud astrobiology. Right? Dan di sini saya berikan takrifan yang agak ringkas lah tentang astrobiology. Astrobiology adalah usaha ataupun ialah cabang astronomi yang mana matlamatnya adalah untuk mencari kehidupan di angkasa lepas. Right? Setakat ini kita tahu bahawa kita tahu hanya ada satu tempat saja di alam semesta ni di mana kehidupan itu wujud, yakni di bumi. Right? Setakat ni apabila kita mencerap planet-planet lain, kita mencerap bintang-bintang lain, kita masih belum menemukan apa-apa bukti bahawa ada kehidupan lain selain daripada kita lah. Jadi berdasarkan kesedaran dan andaian sebenarnya bahawa
alam semesta ni luas, dan andaian bahawa kehidupan ni bukan sesuatu yang unik di bumi semata-mata, maka ahli astronomi telah memulakan usaha untuk mereka berangan-angan tentang kewujudan makhluk hidup di angkasa lepas. Dan bermula sekitar tahun 1990 begitu, bidang astrobiologi ni dia mula menjadi semakin saintifik. Right? Maksudnya kita, kalau sebelum ni kita mungkin tak tahu macam mana kita nak mula mencari makhluk hidup di angkasa lepas ni. Starting with the 1990s, we begin to come up with several ways to find extraterrestrial life in outer space. Right? Jadi apa faktor yang mendorong ahli astronomi untuk mula mencari kehidupan, right, di angkasa lepas? Dia ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah keluasan kosmos itu sendiri. Right? Apabila ahli astronomi melihat dan mencerap dan mengkaji, right, alam semesta, mereka mendapati bahawa ada banyak bintang. Right? Ada banyak bintang tu pelbagai jenis, dan kebanyakan bintang ini dikelilingi oleh planet. Right? Jadi sistem suria ni bukan satu-satunya sistem planet yang ada di alam semesta. Right? Jadi kesepakatan ahli astronomi sekarang, kalau kita tanya ahli astronomi sekarang, mereka bersepakat bahawa kebanyakan bintang-bintang yang ada di alam semesta itu pasti ada planet mengelilingi. Right? Jadi itu perkara yang pertama. We know now that most stars have planets orbiting them. Right? Jadi dalam sistem suria kita sendiri kan, kita ada matahari dikelilingi oleh 8 buah planet, right? Dan daripada 8 buah planet tu ada satu planet yang boleh menampung kehidupan, yakni bumi, right? Jadi 1/8 daripada planet yang ada di dalam sistem suria itu boleh menampung kehidupan, right? Dan terbukti boleh menampung kehidupan. Jadi kalau benar planet bintang-bintang lain pun ada planet juga, jadi tidak mustahil salah satu daripada planet-planet yang mengelilingi bintang-bintang ini juga mempunyai ciri-ciri yang membolehkannya menampung kehidupan. Right? Jadi dan kita kena ingat ada ribuan juta bintang dalam galaksi kita, right? Dan galaksi kita hanyalah satu daripada jutaan galaksi yang ada di alam semesta. Jadi kalaupun kebarangkalian untuk kehidupan itu muncul sangat rendah, tetapi memandangkan alam semesta itu luas, sangat luas, tak terbayang luasnya, maka kemungkinan untuk kehidupan wujud di luar sana selain daripada di bumi itu bukan sifar lah. Dan selagi mana kemungkinan kebarangkalian itu bukan sifar, dan kita tahulah sentiasa ada peluang untuk menemukan kehidupan di angkasa lepas. So itu faktor yang pertama, faktor keluasan kosmos itu sendiri. Right? Space is huge, universe is very very vast, and there are many kinds of stars, many kinds of planets. Therefore, it is not impossible, ianya tidak mustahil untuk kehidupan terbit ataupun untuk kehidupan muncul di salah satu planet yang mengisi alam semesta. Right? So itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah tentang usia alam semesta itu sendiri. Right? Dan di sini saya tuliskan kalender kosmik. Kalau kita bayangkan usia alam semesta kita ni semacam 1 tahun. Let me just, I think saya share screen saya lagi satu. Sekejap. Calendar. Mana satu? Share screen saya ini. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan cosmic calendar ni? Ini adalah satu cara
ianya mula-mula dikemukakan oleh Carl Sagan, seorang ahli astronomi Amerika Syarikat. Ianya satu cara untuk membayangkan usia alam semesta. Jadi konsep di sebaliknya agak mudah. Kalau kita bayangkan usia alam semesta tu dimuatkan dalam satu kalender, right? Usia alam semesta kira-kira 13.8 ribu juta tahun, right? Kalau kita mampatkan ataupun kalau kita padatkan tempoh 13.8 ribu juta tahun ini menjadi 1 tahun, right? Jadi permulaan alam semesta sewaktu Big Bang itu adalah 12 tengah malam 1 hari bulan Januari, jadi di sini, right? Dan masa kita sekarang adalah tengah malam 1 hari bulan Januari tahun berikutnya. Jadi kita boleh susun semua peristiwa-peristiwa yang berlaku sejak alam semesta diciptakan sehinggalah sekarang. Jadi kalau korang tengok kat sini Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, December, right? Jadi let me just put annotate, right? Jadi bayangkan keseluruhan usia alam semesta tu dimampatkan menjadi 1 tahun, right? Dan permulaan alam semesta tu di sini, right? Dan waktu kita sekarang ni di sini, right? Jadi kita boleh susun ke semua tahap-tahap ataupun ke semua peristiwa-peristiwa yang berlaku sejak alam semesta ini diciptakan dalam kalender ni lah, right? Jadi kalau korang tengok Big Bang ataupun permulaan semesta tengah malam Januari, 1 hari bulan Januari, right? Kemudian bintang pertama, right? Bintang pertama di alam semesta muncul pada bulan Februari, right? Jadi di sini korang kena faham Big Bang itu dia tidak menghasilkan kesemua. Bila Big Bang tu dia kita tidak bumi dan bintang tidak terhasil sewaktu Big Bang. Big Bang tu hanya menyediakan ramuan-ramuan unsur-unsur kimia yang diperlukan untuk membentuk bintang dan planet. Right? Kalau lihat di sini, bintang yang pertama muncul kira-kira 1 bulan selepas alam semesta ni dibentuk. Right? Kemudian galaksi kita terbentuk pada bulan Mei, kira-kira pada bulan Mei begitu. Right? Jadi kalau korang tengok daripada detik pembentukan alam semesta tu mula-mula terbentuk, ruang dan masa tu mula terhasil, sehingga pembentukan alam semesta, pembentukan galaksi kita sendiri, dia mengambil dalam 5 bulan dah dalam kalender ni. Right? Jadi yang penting untuk awak semua faham adalah galaksi kita tidak terbentuk serempak dengan pembentukan alam semesta, meaning that in other words our galaxy, our own Milky Way galaxy is not formed at the same time as the universe was created, right? It occurred slightly, it occurred much more later, right? Jadi kemudian sistem suria terbentuk 4 bulan selepas tu, right? Mei, Jun, Julai, Ogos, right? Barulah sistem suria terbentuk pada bulan September, right? Dan hidupan pertama, hidupan paling tua lah yang kita ada, yang buktinya yang kita ada di bumi, dia terbentuk pada bulan September jugalah, right? Kemudian apa yang satu lagi perkara yang awak kena faham, apabila bumi itu terbentuk, bumi yang terawal aja, apabila bumi terbentuk, ianya tidak boleh menampung kehidupan. When the earth was created, it is unable to support life. Right? The earth has to evolve for a few million years before life can exist on the planet. Right? Jadi apa yang boleh kita lihat di sini, bahawa proses pembentukan
alam semesta, proses pembentukan planet, proses pembentukan galaksi, proses pembentukan bintang, proses kelahiran kehidupan itu sendiri, dia tidak berlaku sekaligus. Right? Sebaliknya dia berlaku secara bertahap. Right? Sel yang pertama, right? Kalau sel eukariotik ni adalah sel yang ada nukleus, right? Sel yang bentuk tubuh badan kita, dia muncul pada bulan November, right? Dan hidupan yang terdiri pada banyak sel muncul pada bulan Disember, right? Jadi kalau korang tengok, right? Kalau korang tengok daripada bulan Januari sampailah ke bulan September ni, right? Untuk tempoh masa ni, bumi masih belum wujud. Bila bumi masih wujud, maka hidupan masih belum wujud. Right? Jadi untuk berapa ni? Untuk 8/12. So macam untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 daripada 12 bulan ini tidak ada kehidupan yang wujud di alam semesta. Right? Kehidupan hanya muncul di alam semesta, kehidupan di bumi lah, pada bulan September. Jadi kehidupan muncul agak lewat dalam sejarah alam semesta. Banyak perkara lain yang perlu berlaku sebelum kehidupan boleh muncul di bumi. Right? Kemudian yang bahagian ini, right? Bahagian ini pula dia menyenaraikan hari-hari dalam bulan Disember. Right? Ini 1 hari bulan Disember sehinggalah I think this is until until the 28th, until the 31st of December. Right? Jadi kalau korang tengok kat sini, right? Dinosaur muncul dalam sejarah bumi pada 25 hari bulan Disember. Right? Kemudian mamalia muncul selepas itu 26 Disember. Sebelum dinosaur tu, bumi dihuni oleh reptilia, amfibia, serangga, ikan, tumbuh-tumbuhan. Right? Jadi kalau dilihat, kalau kita lihat kepelbagaian kehidupan yang ada di bumi sekarang, sebenarnya ikan, serangga, amfibia dan reptilia, mereka ini semua mewakili hidupan yang jauh lebih tua daripada kita. Right? Mamalia muncul agak lewat. Right? Mamalia hanya boleh mendominasi muka bumi setelah kepupusan dinosaur. Right? Jadi kalau lihat kat sini, dinosaur muncul pada 25 Disember. Kemudian akibat hentaman asteroid, dinosaur pupus pada 30 hari bulan Disember. Jadi kalau ikutkan kalender ni, dinosaur hanya wujud untuk 1, 2, 3, 4, 5. 6 hari. Right? Untuk 6 dinosaur hanya bertahta di muka bumi selama 6 hari. Kemudian ianya mengalami kepupusan. Dan kepupusan dinosaur membolehkan mamalia untuk mengambil alih bumi sama ada di darat ataupun di laut. Right? Jadi kalau lihat kat sini, hanya pada hari terakhir 31 Disember tu, right? Mamalia seperti kita semua ni mulai muncul. Right? Pada jam 8 malam 31 hari bulan Disember, susu galur manusia dan chimpanzee itu berpisah. Right? Kemudian pada 9.25 malam 31 Disember, manusia moden manusia mula berjalan, berdiri tegak, dan ini mendorong perkembangan otak manusia. Right? Kalau ni pukul 10.30 malam 31 Disember tu, saiz otak manusia berkembang. Right? Jadi kepintaran itu mula muncul, dan manusia moden, right? Homo sapiens seperti kita ni, bukti terawal yang kita ada untuk manusia moden adalah ia muncul pada 8 minit sebelum tengah malam 31 Disember, right? 11.52, dan di antara 11.56
minit malam hingga 11.29 malam 31 Disember berlakunya penghijrahan manusia daripada Afrika ke benua-benua lain. Right? Kemudian minit terakhir 31 Disember, right? Ini kalau lihat dari sini, tamadun yang paling awal, dia muncul 35 around here, right? Tamadun Mesir tu, dia muncul dalam 40 saat sebelum tengah malam 31 Disember. Right? Kemudian kalau kat sini tamadun Cina dalam 10 saat sebelum 31 Disember. Kemudian Buddha 5 saat sebelum 31 Disember. Nabi Muhammad SAW dalam 3 atau 4 saat sebelum 31 Disember. Right? Kemudian Christopher Columbus menemukan Amerika kira-kira 1.2 saat sebelum tengah malam. Jadi ini adalah detik kita sekarang. Right? Jadi apa yang penting untuk kita garap daripada kalender kosmik ni adalah kalau kita bandingkan usia peradaban kita, usia peradaban manusia dengan usia alam semesta. Peradaban manusia hanya wujud 30 saat, 30 saat sebelum berakhirnya sebelum tengah malam 31 harian Disember. Maksudnya, jadi ini untuk kebanyakan waktu alam semesta ini tidak didiami oleh manusia. Right? So humankind, umat manusia datang muncul agak lewat ke dalam alam semesta. For most of its history, the universe is devoid of life, right? And we as human beings, we came quite late into the universe, right? Jadi masa yang lama, banyak perkara perlu berlaku, right? Bintang perlu dicipta, kemudian bintang-bintang itu berkelompok membentuk galaksi, kemudian dalam galaksi itu akan terbentuknya sistem suria. Jadi banyak perkara, dan setelah ada pun sistem suria dan bumi semua ni, banyak perkara yang perlu berlaku di bumi sebelum manusia boleh muncul di muka bumi, right? Kalau lihat kat sini, manusia hanya muncul pada hari terakhir dalam tahun ini, right? Hanya muncul pada 31 Disember menurut kalender, right? Jadi untuk 364 hari yang lain itu alam semesta ni tidak didiami oleh manusia sekalipun, right? Mankind only came into, kalau kita bayangkan sejarah alam semesta ni semacam semua drama, right? Dan setiap satu makhluk ini merupakan watak-watak yang berbeza, maka watak kita sebagai manusia itu hanya muncul bila drama tu dah nak habis lah. Right? Drama tu hanya pada hari terakhir saja manusia muncul. Jadi ada dua perkara yang kita kena ambil iktibar daripada semua ini. Yang pertamanya adalah kehidupan. Bila kita bercakap tentang kehidupan di alam semesta, right, kita bukan saja bercakap tentang manusia semata-mata, tapi kita juga bercakap tentang spesies-spesies lain, right? Dinosaur, burung, right? Reptilia, amphibia, serangga, right? Jadi itu perkara yang pertama, right? Bila kita bercakap tentang kehidupan di alam semesta tu, kita kena keluar daripada kepompong kita jangan fikir diri kita manusia sajalah, right? Kita kena memikirkan juga tentang kepelbagaian kehidupan yang lain. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah proses kehidupan, proses
terbentuknya kehidupan itu, proses pembentukan kehidupan itu perlu menempuhi beberapa tahap. Sebelum boleh adanya manusia yang menjejakkan kaki di bumi, perlu sistem suria kita perlu dibentuk. Perlu ada proses fotosintesis perlu berlaku untuk menghasilkan oksigen yang akhirnya boleh digunakan oleh makhluk-makhluk lain selepasnya. Katakan tak ada oksigen ni, maka tak adalah semua makhluk-makhluk yang menyusul selepasnya. Jadi apabila kita ingin memikirkan tentang asal usul kehidupan, kita kena tahulah apa yang perlu berlaku dulu sebelum kita boleh ada di muka bumi ni. Jadi dan kita kena sedar bahawa proses pembentukan proses menghasilkan kehidupan tu mengambil masa yang lama. Jadi dua faktor tadi, saya ada kata, I think I can just let me just go to, I don't want to update, kasih tadi, jadi dua faktor tadi, keluasan kosmos itu luas, dan kalender kosmik bukan saja kosmos alam semesta itu luas, tapi alam semesta juga sangat tua dan banyak perkara yang perlu berlaku sebelum kehidupan tu boleh wujud di alam semesta. Kedua faktor ini telah mendorong ahli astronomi untuk membayangkan takkanlah kita di bumi saja satu-satunya kehidupan yang wujud di alam semesta ni, kan? Sebab apa yang istimewa tentang bumi ni sehingga satu-satunya kehidupan yang boleh wujud di alam semesta ni hanyalah di bumi saja, jadi berdasarkan keluasan kosmos dan berdasarkan betapa berusianya alam semesta itu, maka ahli astronomi cenderung untuk mempercayai bahawa tidak mustahil untuk menjumpai makhluk hidup di angkasa lepas, i.e. Earth cannot be the only place in this vast cosmos which life has evolved, which life exists, takkanlah dalam keluasan kosmos ini kan, dengan ribuan juta planet, bumi saja yang boleh menampung kehidupan, so dia sesuatu yang agak mustahil untuk kita bayangkan sekurang-kurangnya dari sudut pandang astronomi lah, jadi itu itu dua faktor yang mencenderungkan ahli astronomi untuk mencari makhluk hidup di angkasa lepas, keluasan kosmos itu, jadi kosmos ni ada banyak bintang, ada banyak planet, dan setiap satu planet ni boleh takkanlah di antara lambakan planet dan bintang-bintang yang wujud di alam semesta ni hanya bumi saja yang boleh menampung kehidupan, dan bila dilihat usia alam semesta tu, kan, kehidupan dan manusia hanya wujud sedetik saja dalam usia alam semesta itu. Jadi takkanlah semua alam semesta ini dicipta hanya untuk diri kita, diri manusia semata-mata, kan, macam bazir ruang saja. So itu antara faktor-faktor yang mendorong ahli astronomi untuk mempercayai bahawa usaha mencari makhluk hidup di angkasa lepas ni bukan suatu perkara yang sia-sia, tapi kita kena carilah, makhluk hidup ni di angkasa lepas, Jadi kalau kita terima
bahawa tidak mustahil untuk ada makhluk hidup di angkasa lepas. Soalan berikutnya yang kita kena tanya adalah macam mana kita nak mencari makhluk hidup di angkasa lepas ni, right? Kalau kita yakin bahawa memang ada, tidak mustahil untuk ada makhluk hidup di angkasa lepas, macam mana kita nak mencari, right? Jadi saya ringkaskan sini ada 3 cara yang utama. Cara yang pertama, we'll go through this very secara tu sebab bahagian di sini macam kita akan dengar juga pembentangan daripada wakil kumpulan nanti. Cara pertama adalah untuk mencari planet-planet yang mirip dengan bumi. Dan logik di sebalik strategi ini adalah begini. Kita tahu ada satu planet yang boleh menampung kehidupan di alam semesta ini, yakni bumi. Right? We know there is at least one planet in the universe that can support life. That is Earth. Right? So if we want, jadi kalau kita nak mencari makhluk hidup di tempat lain di angkasa lepas, right? Satu cara adalah dengan mencari planet-planet lain yang menyerupai, yang mirip, yang ciri-ciri planet itu mirip dengan bumi. Kalau bumi, jadi kalau bumi ini ada air, right? Jadi satu cara untuk mencari makhluk hidup di angkasa lepas adalah untuk mencari planet-planet lain di angkasa lepas yang juga ada air, right? Dan itu strategi yang digunakan oleh ahli astronomi untuk mencari planet-planet yang boleh menampung kehidupan di dalam sistem suria. Yakni slogannya adalah follow the water. Dengan andaian bahawa di mana ada air, di situ adanya kemungkinan untuk makhluk hidup wujud. Sebab semua makhluk hidup yang ada di bumi ini memerlukan air, kan? Untuk tindak balas biokimia, untuk metabolisme dan semua itu. Jadi satu cara untuk mencari makhluk hidup di angkasa lepas adalah untuk mencari tempat-tempat, mencari planet-planet, mencari bulan-bulan di mana air wujud. Right? Tak kira lah air itu dalam bentuk cair ke, dalam bentuk ais ke, dalam bentuk uap ke. Right? Tapi di mana ada air, maka di situlah mungkin adanya makhluk hidup. Right? Jadi kalau kita ada 2 buah planet misalnya, satu planet itu kering, satu planet lagi itu dia basah, dia ada air. Jadi kita cenderung untuk menyimpulkan bahawa planet yang basah itu mempunyai peluang yang lebih cerah untuk menampung kehidupan berbanding dengan planet yang kering. Right? Jadi ini antara sebab kenapa kita menghantar kapal angkasa ke planet-planet lain dalam sistem suria. Kita menghantar kapal angkasa ke planet Zuhrah, kita menghantar kapal angkasa ke planet Marikh, kan? Sebab kita nak tengok ada tak bukti-bukti yang menunjukkan bahawa kedua-dua belah planet ni pernah ada air suatu masa dahulu. Right? Kita tahu sekarang ni planet Zuhrah tidak ada air, tidak ada cecair, tak ada air dalam bentuk cair di permukaannya. Dan kita juga tahu planet Marikh sekarang ini tidak ada air di permukaannya. Tetapi kita nak tahu suatu masa dahulu, right, pernah tak kedua-dua planet ini memiliki air di permukaannya, right? Dan sekurang-kurangnya untuk planet Marikh, right, penerokaan planet Marikh telah memberikan bukti bahawa suatu masa dahulu planet Marikh pernah menampung air di permukaannya. Kenapa? Sebab bila kita lihat permukaan planet Marikh, kita menemukan rupa bentuk bukti-bukti air pernah mengalir di permukaan planet Marikh. Apa buktinya? Let's see. Saya saya import lah. Picture of it. Dan kita cari, let's see,
Let's go find Mars. Mars surface. Right, let's see little Mars. Kita tunjukkan, let's see. Mars. Let's see, Mars Riverbed. Right. Jadi bila kita menghantar kapal angkasa kita ke planet Marikh, dan kita mengambil gambar permukaan planet Marikh, kita menjumpai struktur-struktur di permukaannya seperti ini. Right? Seperti ini. Kita menjumpai lurah-lurah dan lembah-lembah sebegini. Right? Dan jika di bumi, kewujudan lurah dan lembah sebegini mengisyaratkan bahawa air pernah mengalir di permukaan bumi. Right? If you were to discover the same structure on Earth, then this is taken as evidence that this is due, that these structures, lurah dan lembah ini, terbentuk akibat hakisan oleh aliran air. Right? Jadi kalau kita jumpa struktur yang serupa di planet Marikh, itu mendorong kita untuk buat kesimpulan bahawa suatu masa dahulu planet Marikh pernah, air pernah mengalir di planet Marikh dan menghakis permukaannya, justru menghasilkan lurah-lurah sebegini. Right? I think that's a nicer picture. Let me just annotate Martian river beds. Right? If you go to Google dah banyak lah. Right? Kita juga bila kita mengambil gambar permukaan Marikh, kita juga menjumpai struktur-struktur sebegini, right? Dan sekali kalau di bumi, kalau kita nampak struktur begini di permukaan bumi, maka kita akan menyimpulkan bahawa ia disebabkan oleh hakisan oleh air, aliran air, right? Jadi apabila kita menemukan struktur yang serupa di planet Marikh, itu mendorong kita untuk buat kesimpulan bahawa suatu masa dahulu, right, air pernah mengalir di planet Marikh dan menghasilkan struktur-struktur sebegini. Right? Kewujudan struktur-struktur sebeginilah yang mendorong ahli sains untuk menyimpulkan bahawa suatu masa dahulu air pernah mengalir di planet Marikh. Right? Sekarang ni planet Marikh terlalu sejuk untuk membenarkan air mengalir di planet di permukaannya, tapi suatu masa dulu, jutaan tahun yang lalu, planet Marikh dapat menampung air di permukaannya. Right? So there are many nice pictures here, right? So these are the gambar-gambar yang diambil daripada permukaan planet Marikh. Right? Jadi kau boleh lihat ada kawah kat sini, kemudian ada saliran-saliran yang seperti sungai lah, sungai yang telah kering. Right? Jadi satu lagi, right? Okay. Jadi suatu masa dahulu mungkin Marikh berupa seperti ini, right? Di mana ianya di permukaan Marikh itu memiliki sungai-sungai dan juga tasik. Dan sekiranya air pernah mengalir di planet Marikh sebelum ini, right, ribuan juta tahun yang lalu, maka itu bermaksud tidak mustahil adanya kehidupan di planet Marikh, right, sebelum ia ada di bumi. Right? It is, I mean, if water used to flow on Mars billions or millions of years ago, jutaan tahun yang lalu, maka tidak mustahil adanya makhluk hidup yang menghuni planet Marikh jutaan tahun yang lalu. Right? Jadi ini antara sebab ahli astronomi sangat
bersungguh-sungguh untuk meneroka planet-planet di dalam sistem suria kita. Right? Sebab kita nak akhirnya mereka nak mencari bukti-bukti kewujudan kewujudan air di dalam sistem suria kita. Right? Jadi itu dalam sistem suria. Right? Selain daripada meneroka planet-planet dalam sistem suria, ahli astronomi juga cuba mencari planet-planet di luar sistem suria, dan planet-planet yang berada di luar sistem suria dipanggil sebagai planet luar suria ataupun exoplanet. Right? Jadi kita kena faham yang sistem suria bukan satu-satunya planet, bukan satu-satunya sistem planet yang ada dalam semesta. Bintang-bintang lain pun ada planet mengelilinginya. Right? Cuma rupa dan sifat planet-planet ini berbezalah dengan planet-planet yang ada di dalam sistem suria. Jadi saya tunjukkan satu contoh. Let's see. Let's go to the close this. Let's go to the Gliese. Before that, let me go to the exoplanet encyclopedia. Encyclopedia. Right. Jadi setakat ini kita telah menjumpai hampir 5,000 planet di luar sistem suria. Jadi kalau ke laman sawahnya Extrasolar Planet Encyclopedia, maka dia akan menaraikan ke semua planet-planet yang telah dijumpai di luar sistem suria, dan akan disenaraikanlah apa jisim planet tersebut, dia punya jarinya, berapa tempoh satu hari, berapa jarak planet tersebut daripada bintangnya. Right? Jadi kiraan terkini 4966 planet, right? Di hari ini, right? Well, this was last week, right? So hampir 5,000 planet telah dijumpai di luar sistem suria, right? Dan kebanyakan planet-planet ini datang dalam pelbagai rupa dan pelbagai bentuk. Let me just take you to one system. Right? Salah satu sistem planet tersebut adalah yang dipanggil Gliese. Gliese 581. Right? Right? Gliese 581. Okay, kalau lihat kat sini, the Gliese 581 planetary system ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah planet yang mengelilingi bintang ni. Right? Bintang ni terletak dalam Boros Libra, right? Gliese. Dan bintang Gliese ni lagi kecil daripada matahari. Right? So you can see, so it's a red dwarf, right? Bintang kerdil merah. Dan ia memiliki 5 planet yang mengelilinginya. I'm not sure whether there's a, let's see, is there a Gliese system begitu? Let's see, I want to see. I think it's this one, right? So, yeah, so this is a different one, I think. Yeah, Gliese 5581, right? Kalau korang tengok, yang pertamanya untuk sistem planet Gliese ini, right? Bintangnya lagi kecil berbanding dengan matahari, jadi bintangnya lagi sejuk lah berbanding dengan matahari. Di sini diletakkan jarak planet-planet dalam sistem Gliese ni daripada bintang, right? So you can see it is number E, B, C, G, D, F, right? So ini adalah planet-planet 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 planet yang mengelilingi bintang Gliese 581. Right? Kalau korang tengok, kebanyakan planet-planet ini, right? Dia mengorbit bintangnya pada jarak yang lebih dekat berbanding dengan bumi. Right? So this is Earth. So this is the orbit of the Earth, right? So all the planet, kesemua planet dalam sistem Gliese 581 ni mengorbit pada jarak yang lebih dekat daripada orbit bumi dalam sistem suria, right? Dan so ini memberitahu kita bahawa ada banyak cara untuk menghasilkan untuk membentuk planet. Right? There are many ways to build a planetary system. Right?
bukan semua sistem planet ni menyerupai sistem suria. Right? Dan contohnya adalah Gliese 581, di mana planet 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-6 planet ini, right, mengorbit bintangnya pada jarak yang lebih dekat berbanding dengan bumi. Right? Jadi bayangkan 6 planet dimuatkan dalam orbit bumi mengelilingi matahari. Right? Jadi kita boleh bayangkan kesemua planet-planet ini cirinya akan iklim di planet-planet ini akan sangat berbeza lah dengan iklim di bumi. Right? Dan I think that is another one. It's another nice picture here. Ya, so kalau kat sini yang di bawah ni adalah matahari, right? Dan bumi terletak di sini, right? Mana ini pula adalah Gliese 581 tu, right? Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bintang, ada 6 planet yang mengelilingi. Dan kesemua planet-planet Gliese 581 ni dia terletak pada jarak yang lagi dekat berbanding dengan bumi. Satu lagi perkara yang saya nak beritahu, kalau korang tengok, let's see, okay, kalau korang tengok ada lorekan yang warna biru ni, lorekan warna biru ni merujuk kepada zon boleh huni ataupun habitable zone. Dan kita akan mendengar pembentangan daripada salah satu kumpulan berkenaan dengan habitable zone ni, sebab saya ada minta mereka untuk tu. Secara ringkasnya, zon boleh huni ni adalah jarak daripada mana-mana bintang di mana sekiranya planet itu berada pada jarak tersebut, maka suhu di planet tersebut boleh membenarkan air untuk wujud di permukaannya. So, the habitable zone is the distance from the star in which the temperature is not too hot, is not too cold, but just right to allow water to exist on the surface of the planet. Jadi kalau lihat dalam sistem suria, bumi jatuh dalam zon boleh huni matahari. Jadi sebab itulah air boleh wujud dalam bentuk cecair di bumi. Sekiranya bumi berada lebih jauh daripada matahari, maka suhunya akan lebih sejuk dan semua air itu akan membeku. Sebaliknya, sekiranya bumi berada lebih dekat dengan matahari, maka semua air itu akan menyejar dan bertukar menjadi wap lah. Right? Untuk Gliese 581, ada satu planetnya, right, planet G ni, yang jatuh dalam zon boleh huni bintang tersebut. Jadi kalau kita nak mencari di antara ke-6 planet ni, planet mana satukah yang berkemungkinan besar dapat menampung kehidupan, kita sepatutnya mensasarkan planet G ni, sebab planet G ni jatuh dalam zon boleh huni Gliese 581. Dan bila dia jatuh dalam zon boleh huni Gliese 581 ni, maka suhu di planet ini cukup elok untuk membenarkan cecair, air wujud dalam bentuk cair di permukaannya. Right? So I think that's another nice picture here. Right. So as you can see here, this is another system, GJ832. Let's see. It's not very clear. Let me take another one. Right. So this is another system, Kepler-22. Right. Dan yang warna hijau ni, right, loreng warna hijau ni adalah zon boleh huni untuk setiap satu bintang, untuk bintang Kepler-22. Right. Jadi kalau ada planet yang mengorbit bintang ni dalam rantau ni, dalam zon ni, maka planet tersebut mempunyai suhu yang sesuai untuk air wujud di permukaannya. Dan kalau air boleh wujud di permukaannya, maka kemungkinan untuk hidupan muncul dan berkembang di situ adalah lebih tinggi. Right? So this is Kepler-22. Right? Then apa lagi? I think there's another one here. This is TRAPPIST-1 system. Jadi kalau lihat dalam case ni, sistem bintang TRAPPIST 1 ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 planet yang mengelilingi ni. Right?
Jadi ni Kepler 452. Jadi kesemua ni adalah planet luar suria, planet yang mengelilingi bintang lain. Jadi salah satu usaha selain daripada menghantar kapal angkasa untuk meninjau planet-planet dalam sistem suria, ahli astronomi juga berusaha untuk mencari planet-planet yang mengelilingi bintang lain. Dan kalau kita dan kalau kita apabila kita menjumpai planet-planet yang mengelilingi bintang lain ni, dan kita akan tapis lagi dan kita akan menumpukan kepada planet yang jatuh dalam zon poligoni tersebut. Right? So sekarang ni saya rasa saya nak jemput saya tak ingat wakil kumpulan mana satu yang saya berikan zon poligoni ni. Jadi saya minta wakil kumpulan tu lah untuk kita akan dengar pembentangan daripada wakil kumpulan tersebut berkenaan dengan zon poligoni. Jadi boleh tak saya tak ingat siapa itu. So saya kena saya Doktor Harish. Harish. Saya jadikan awak host ya. Boleh Doktor. Silakan Harish, saya dah tu. Nampak tak sir? Nampak ya? Alright. Okay, saya mulakan. Kumpulan kami akan membentangkan tentang habitable zone boleh huni. Dan secara ringkasnya, what is a habitable zone? It's a region around a star di mana suitable conditions might exist for a life. Macam saya cakap tadi, it's not too hot and it's not too cold for a life to exist. A range of distance from the central star. Untuk kita, star kita adalah the sun, in which liquid water could exist lah. And antara suitable condition in the habitable zone is, okay, untuk kita, habitable zone kita adalah salah satu dia adalah bumi kita lah, presence of liquid water at surface, life's requirement for energy, elemental raw materials, occasional weather, temperature yang sesuai kat surface dan atmosphere, gas kat planetary atmosphere kita. Dan salah satu contoh dia mineral adalah mudstone ni. Mudstone ni adalah satu batu yang sangat common kat bumi, tapi bukan kat Mars lah. Tapi ada yang dapat jumpa mudstone ni kat Mars, which can be formed due to wet environments lah. So people say there might be a time when Mars had a wet environment, but not now. It might be back then, but due to changes in temperature and everything, the wet environment might have dried up. And next is what temperature is suitable for habitable zone. Dia sama juga macam saya cakap, it shouldn't be too hot and it shouldn't be too cold. So the temperature range should be between 0 to 100 degrees Celsius lah, tapi dia tak boleh 100 dan dia tak boleh kosong lah, dia kena kat tengah-tengah. Dan dia kena ada kat zone di mana tiga-tiga fasa air can be present, which is solid, solid, liquid and gas. So kalau tiga-tiga fasa ni can exist, the planet can be in the habitable zone lah. And next is, how does the surface temperature maintain its liquid water? It depends on the starlight energy it absorbs and it retain. Macam kita punya starlight adalah the sun punya light lah kan. So factors yang influence starlight punya energy adalah amount and what sort of light the star emits, the distance for the planet from the central star, amount of light that have been reflected back to the space. Yang ni adalah albedo lah. And effectiveness of the planet to retain heat through the greenhouse effect. Yang ni saya akan terangkan di slide seterusnya. Baiklah, saya terangkan tentang greenhouse gases dulu ya. Greenhouse gases ni adalah dalam planet punya atmosphere, dia akan trap incoming infrared radiation. So kalau satu planet ni dia mampu trap lagi banyak greenhouse gases, dia punya surface temperature akan increase and dia punya outer edge of the habitable zone dia akan makin membesar ke belakang. Okay, kita ambil line kedua ni sebagai line kedua dan line ketiga ni sebagai dia punya habitable zone lah kan. So andaikan ada planet kat sini yang planet Venus lah, kita ambil planet Venus, dia dapat trap banyak greenhouse gases. So the surface temperature will increase
and dia punya yang ni kan, yang habitable zone ni dia akan increase ke belakang, so outwards. And kalau kita tengok albedo pula, albedo ni adalah fraction of incident light that is refracted without absorbing. So planet tu dia tak absorb, dia akan reflect balik ke space. So kalau less reflection, kalau dia reflect, the lesser the light that is reflected, the hotter the planet will be. So yang ni pula dia akan extend the inner edge, yang kedua ni, light kedua ni ke dalam, dia ke bahagian dalam. So habitable zone ni kalau dua-dua perkara ni berlaku dalam benda pada masa yang sama, albedo dan greenhouse gases ni, dia akan makin ke belakang habitable zone ni. So apa yang menyebabkan benda ni kan? So stars luminosity. So star kita adalah the sun. So as the stars evolve from the main sequence, dia akan menjadi lebih bright dan hotter. So yang habitable zone ni, yang asalnya kat second line, yang kat tengah-tengah ni, antara second dengan third line ni, dia akan move towards the third and fourth line. As the sun, yang sun kita ni makin tua, dia semakin tua sun kita ni, star kita ni, dia semakin ke belakang habitable zone. Contoh dia boleh tengok kat sini. So macam current age of our sun is 4.6 billion years. So dia bila dia makin tua, contoh bila dia dah jadi 12.5 billion years, kita punya future habitable zone adalah di Jupiter and Saturn. Tapi time tu kita dah tak hidup lah. Yang tu dah generasi yang dah keberapa dah antar manusia lah kan. So the sun is now 30% brighter than it was billion years ago. And eventually the brightness will double. So bila dia punya brightness ni dia double, Earth, it probably won't be suitable to be habitable by humans. So future human population, they might have to migrate towards other planets that is further away from the sun, but not too further away, because the temperature, as I said earlier, for a habitable zone, it has to be not too hot, not too cold. So untuk future, andaikan pada 12.5 billion, the prediction should be within Jupiter or Saturn lah. So itu saja dapat saya, harap semua dapat faham lah sedikit pembentangan daripada kami. Okay, terima kasih Harish. This is very good. Just stay with the slide, Yani, Harish. Okay. Boleh. Kalau korang tengok, actually Harish dah cover banyak benda yang tu, which is I'm thankful to him lah. Kalau korang tengok untuk zone boleh guna the habitable zone tu. Macam Harish kata tadi, dia ada sepadan dalam dia, ada sepadan luar dia. Kalau korang tengok rajah yang belah kiri tu, sepadan dalam untuk zone bolihuni kita sekarang ni adalah di antara planet Zura dengan planet right. So ini sepadan dalam lah untuk zone bolihuni kita sekarang. Right? So it is located between Venus and Earth. Manakala sempadan luar je pula adalah di antara planet Mare dan planet Mushtari. Right? Jadi zone bolihuni ni dia ada keluasannya lah, dia ada tu. Right? Dan selagi mana planet tu jatuh dalam zon bolihuni ni, maka suhu di planet tersebut dia cukup sesuai untuk membolehkan air wujud di permukaannya lah. Right? So ini bermaksud kalaupun sebuah bintang tu dia ada 10 planet, right, yang mengelilinginya, itu tak bermaksud kesemua 10 planet tu boleh menampung kehidupan, ataupun tak maksud kesemua 10 planet tu dia suhunya cukup sesuai untuk membolehkan air wujud di permukaannya, right? Dan perkara kedua yang saya nak tarik perhatian awak adalah kalau lihat rajah yang belah kanan tu, ini adalah ramalan apa yang akan berlaku kepada kedudukan zon bolihuni matahari apabila matahari menjadi semakin tua lah. Right? Jadi ini matahari sekarang 4.6 bilion tahun, bilion adalah ribu juta tahun. Right? Jadi dalam tempoh masa 8 bilion tahun lagi, matahari akan menjadi semakin besar. Right? Dan kalau lihat planet Mercury, planet Utarik dan planet Zura akan ditelan oleh matahari. Dan zon bolihuni matahari itu akan berganjak keluar. Dan bumi terlalu panas untuk membolehkan air wujud di permukaannya. Jadi sebaliknya planet Mushtari dan planet Zuhal yang akan
tergolong dalam zon boleh huni matahari 8 bilion tahun daripada sekarang. Right? Kita semua tahu planet Mushtari dan planet Zuhal ni adalah planet bergas. Right? Jadi bukannya kita boleh hidup di kedua planet ni. Tapi jangan lupa planet Mushtari dan planet Zuhal ni mempunyai banyak bulan mengelilinginya. Right? Kita ada bulan planet Zuhal seperti Enceladus, seperti Titan. Right? Kita ada bulan planet Mushtari seperti Europa. Right? Yang kita tahu mempunyai ais di permukaannya. Right? Sekarang ni sebab mereka terlalu jauh dari matahari, maka semua ais tu, semua cair, semua air tu dah bentuk ais lah. Tetapi 8 bilion tahun yang akan datang, right? Apabila kedua-dua planet Mushtari dan planet Zuhal ni jatuh dalam zon boleh huni bumi, maka tidak mustahil sekiranya bulan-bulan planet Mushtari dan bulan-bulan planet Zuhal ini memiliki suhu yang sesuai untuk air wujud di permukaannya. Right? Jadi macam Harish kata tadi lah, 8 bilion tahun yang akan datang, barangkali umat manusia pun tidak lagi tidak lagi menetap di bumi. Barangkali mereka semua sudah berhijrah ke planet lain. Right? Jadi salah satu tempat yang mereka boleh berhijrah barangkali adalah salah satu bulan planet Mushtari ataupun planet Zuhal. Tapi ini tidak akan berlaku sehingga until 8 billion years, 8,000 juta tahun. Jadi kita ada banyak masa untuk umat manusia sebenarnya ada banyak masa untuk membuat persiapan. Jadi perkara yang penting kat sini adalah zon boleh huni tu dia boleh berubah jaraknya daripada matahari sebab daripada bintang tu sebab dia bergantung kepada pada suhu bintang tu sendiri. Right? Dan bintang ni akan berevolusi, dia akan menjadi semakin panas semakin dia berusia. Right? Terima kasih Harish sekali lagi. Jadi saya nak share sebelum saya tu. Let's see, okay, saya share screen saya. Saya nak sebelum kita berhenti berehat, right? Saya nak share benda lah ni. Ini adalah salah satu simulasi dalam kan kita ada banyak guna simulasi kan. Kalau awak ke simulasi bertajuk Circumstellar Habitable Zone Simulator, right? Dan dalam simulasi ini kita boleh menetapkan jisim bintang dan juga jarak sebuah planet dari bintang tersebut, dan dia boleh menunjukkan macam mana zon boleh huni mengelilingi bintang tu akan berubah. Right? Jadi dalam kes ni kita ambil bintang seperti matahari, right? Jisimnya seperti matahari. Jadi kita, let me just reset this. Jadi apa yang akan berlaku bila kita klik run ni, dia akan menunjukkan macam mana kedudukan zon boleh huni ni akan berubah. Right? Jadi sekarang ni bumi berada dalam zon boleh huni matahari lah. Right? Jadi saya mainkan saja dulu simulasi ini dan awak lihat apa yang berlaku pada kedudukan zon boleh huni. Right? Let's run this. So kalau sini time since star system formation, right? Dan ini baru ratusan juta tahun selepas matahari terbentuk. Right? Jadi kalau lihat keamatan bintang tu semakin meningkat. Right? So sepanjang ni zon boleh huni tu dia tak berubah sangat. Right? Planet ni, lapis ni, bumi masih berada dalam zon boleh huni matahari. Right? So kita boleh lajukan sikit. Right? Kalau tengok zon boleh huni tu semakin bintang tu berusia, right? Keamatannya semakin meningkat dan peningkatan keamatan itu menyebabkan zon boleh huni itu semakin menjauh daripada bintang, right? So let me just run this. Right, so sekarang ni, right, so at this point the earth, at which point just now kita tu this point here, right, 5.38 bilion tahun selepas pembentukan matahari, right, maka bumi akan
meninggalkan zon boleh huni matahari. Meaning that in 5.5 billion years after the formation of the sun, the Earth will no longer be in the habitable zone of the sun. Right? So the Earth will become too warm to allow water to exist on the surface. Right? So let's just go on and see. So kalau korang tengok zon, so 10 bilion tahun akan datang nanti, dalam 6 bilion tahun akan datang nanti, zon boleh huni itu akan berganjak ke orbit planet Mars. Right? Right? So dia akan berganjak ke belakang. Dan ini disebabkan oleh evolusi matahari itu sendiri. Right? As the sun gets older, then its temperature will rise, its luminosity will increase. Therefore, the habitable zone will shift outwards. Right? Jadi yang penting ni untuk faham adalah satu, zon boleh huni ni adalah jarak dari sebutir bintang di mana suhu sesuai untuk menampung kewujudan air. Right? Itu satu. Dua, zon boleh huni ni dia boleh berubah kedudukannya bergantung kepada kecerahan dan juga suhu bintang tersebut. Right? So saya akan kongsikan, awak boleh bermain dengan applet ni. Right? It's in one of the dia dalam applet NNEP Labs yang kita pernah gunakan sebelum ni. So you can play around with the star mass and the planetary distance to find, untuk menentukan macam mana, untuk melihat bagaimana jisim bintang dan jarak planet dengan bintang tu mempengaruhi kedudukan zon boleh huni. Right? So saya rasa kita berhenti rehat sebentar. It's 3:25 or 3:26. We'll take a 10 minutes break, right? Dan kita sambung balik pada 3:36. Right? Kita dah melihat tadi cara pertama untuk mencari makhluk hidup di angkasa lepas. Jadi dengan dia bukan sangat kita mencari makhluk hidup itu sendiri, tetapi kita mencari tempat-tempat di mana makhluk hidup tu boleh muncul. Right? So in a way, the first method, right? This first method, we are not so much looking for life, but we are looking for places where life may exist. Right? Kita bukan sangat bukan mencari makhluk hidup secara langsung, tetapi kita mencari habitat-habitat yang boleh dihuni oleh makhluk hidup. Right? Dan apa habitat-habitat yang kita cari? Habitat yang kita cari adalah habitat yang boleh menampung kewujudan air. Right? So this is the first method to find life in the universe. Right? The second method, right? Cara kedua adalah dengan sekali lagi kita bermula dengan satu-satunya tempat yang kita ketahui memiliki kehidupan di alam semesta ini, yakni di bumi. Right? Jadi kalau kita tahu di bumi ini ada makhluk hidup, right? Dan kita nak mencari. Jadi kalau kita nak mencari hidupan lain di angkasa lepas, right? Satu cara lain adalah dengan bertanyakan kepada kita, okay, macam mana
kehidupan di bumi ini bermula. Right? Macam mana, apa proses yang perlu dilalui untuk kehidupan itu muncul di bumi. Right? Kenapa ini penting? Sebab kalau kita tahu macam mana kehidupan ni bermula di bumi, right? Maka kita boleh mempertimbangkan sama ada proses-proses yang sama juga berlaku di tempat lain. Maksud saya kan contohnya katakan bila kita menyiasat asal usul kehidupan di bumi, kita dapati untuk kehidupan muncul di bumi perlu wujud terlebih dahulu kehidupan yang boleh berfotosintesis. Right? Maksudnya proses fotosintesis itu perlu berlaku terlebih dahulu, right? Sebelum kehidupan lain boleh wujud. Okay. Kalau kita tahu bahawa proses fotosintesis itu penting untuk kewujudan makhluk hidup di bumi, kita boleh bertanya, okay, berapa kerapnya, how likely it is for photosynthesis to occur elsewhere in the universe. Right? Kalau kita dapati bahawa proses fotosintesis ni adalah satu proses yang unik, yang dalam sejarah alam, dalam sejarah bumi hanya berlaku sekali saja dan di satu tempat saja, maka itu bermaksud agak sukar untuk proses itu berlaku berulang kali di tempat-tempat lain di alam semesta. Right? If photosynthesis is a unique phenomenon that only occurred once in the history of life on Earth, then it will be very unlikely for photosynthesis to occur many times, repeatedly, elsewhere in the universe. Right? But if we discover that photosynthesis is something that is relatively easy to occur, right? It's not something that is exceptional, but rather it is something that is regular. Right? Then it is more likely for the same process to occur many times elsewhere in the universe. Right? So itu logiknya. Kenapa kita kena menyiasat asal usul kehidupan di bumi, dan kenapa maklumat itu penting untuk mencari makhluk hidup di angkasa lepas. Right? Sebab setengah orang mungkin akan bertanya, kau kata kau nak cari makhluk hidup di angkasa lepas, tapi kenapa kau nak kaitkan dengan macam mana kehidupan muncul di bumi? Right? Jadi jawapan kita adalah kita dengan mengetahui macam mana kehidupan mula-mula muncul di bumi, kita boleh menilai sejauh manakah proses itu kerap berlaku di tempat lain. Jadi kalau perumpamaannya macam inilah, katakan kita nak tahu sama ada sesebuah negara boleh menghasilkan keretanya sendiri ataupun tidak. Right? Kita tahu ada beberapa buah negara yang berjaya menghasilkan keretanya sendiri. Dan kita nak tanya, mungkinkah negara-negara lain menghasilkan kereta? Right? Jadi satu caranya adalah dengan melihatlah berapa banyak negara yang menghasilkan kereta. Right? Itu cara pertama tadi. Cara kedua pula adalah dengan kita tanya diri kita, okay, susah atau senang nak menghasilkan kereta ni? Kan? Adakah barang-barang yang diperlukan untuk menghasilkan kereta tu kita boleh jumpa di mana-mana saja ke, ataupun hanya negara tertentu saja yang ada? Adakah ilmu, adakah kemahiran untuk membina kereta itu satu ilmu atau kemahiran yang semua negara miliki ke, ataupun yang hanya negara tertentu saja miliki? Right? Kalau kita dapati barang-barang yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah kereta itu boleh dijumpai di semua negara, dan kemudian kita dapati bahawa kemahiran ilmu yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah kereta itu boleh dipelajari oleh mana-mana negara,
maka kita cenderung untuk menyimpulkan bahawa semua negara berpotensi untuk menghasilkan keretanya sendiri, kan? Tetapi kalau barang yang diperlukan untuk menghasilkan kereta itu sangat sukar untuk diperolehi, kan? Hanya negara tertentu saja yang memiliki barang-barang tersebut. Kemudian ilmu pertukangan untuk menghasilkan kereta itu hanya dimiliki, hanya diketahui oleh negara-negara tertentu saja, maka kita akan cenderung untuk menyimpulkan bahawa bahawa agak bukan mustahil tapi kurang kemungkinan negara lain menghasilkan kereta sendiri itu lebih rendah. Right? Jadi sama juga dengan cara kedua ni. Kalau kita nak tahu ada ataupun tidak makhluk hidup di angkasa lepas, right? Satu cara untuk kita menjawab soalan itu adalah untuk bertanyakan untuk menyiasat macam mana kehidupan muncul di bumi dan tanya, adakah ramuan kimia yang diperlukan untuk benda hidup? Maksudnya unsur-unsur kimia, molekul-molekul yang diperlukan untuk membentuk benda hidup ni, adakah boleh dijumpai di serata pelusuk alam semesta, ataupun bahan-bahan kimia ni hanya berkumpul di tempat-tempat tertentu saja. Kemudian kita juga boleh bertanya, kalau kita dah ada, kalau ramuan kimia tu bertaburan di alam semesta, adakah berapa kerapkah proses evolusi yang akan menjadikan bahan-bahan kimia ini membentuk kehidupan, right? Sebab kalau kita lihat contohnya macam kalau kita lihat kehidupan di bumi, kehidupan di bumi terbina daripada unsur-unsur kimia tertentu, karbon, oksigen, nitrogen, sulfur, right? Jadi sebelum apa-apa hidupan boleh wujud, mesti ada dulu bahan-bahan kimia ni. Tanpa bahan-bahan kimia ni, kehidupan tak boleh wujud. Right? Jadi kita kena, kalau katakan bila kita meneroka angkasa lepas dan kita dapati unsur-unsur kimia yang diperlukan untuk kehidupan, karbon, nitrogen, oksigen, sulfur, kalau kita dapati bahawa kesemua unsur-unsur ini berlambak-lambak di alam semesta, jadi itu meningkatkan keyakinan kita bahawa kemungkinan untuk kehidupan berkembang di tempat lain selain daripada di bumi itu lebih tinggi, because the raw materials is everywhere, right? But having the raw materials alone is not enough, right? Mesti ada proses tindak balas kimia, mesti ada proses tindak balas biologi yang menukarkan unsur-unsur kimia ini menjadi sel yang pertama. Sebab meskipun benda hidup ni terdiri daripada unsur-unsur kimia, kan? Dalam badan tubuh badan kita ada karbon, dalam tubuh badan kita ada nitrogen, dalam tubuh badan kita ada oksigen, dalam tubuh badan kita ada sulfur, tetapi kita tidak boleh menghasilkan benda hidup hanya dengan mengambil karbon, campur dengan oksigen, campur dengan nitrogen, campur dengan sulfur, kacau-kacau, lepas tu jadi sel yang pertama, kan? That is not how we create life, kan? Sampai sekarang kita masih tak tahu macam mana kehidupan pertama itu muncul, kan? Macam mana, apa tindak balas kimia yang menukarkan unsur-unsur kimia ini menjadi sel yang pertama. Kita masih belum tahu apa tindak balas kimia yang perlu berlaku untuk menghasilkan sel yang pertama, right? Tapi sekurang-kurangnya ahli astronomi boleh mencari
wujud ataupun tidak bahan-bahan kimia yang diperlukan untuk kehidupan di angkasa lepas. Kita dan ini jatuh di bawah bidang astrokimia. Right? Dan let me just share this other screen. Bagaimana? Share. Let's see. Periodic table origin of elements. Right? Saya kongsikan screen saya. Ya. Okay. Ini adalah jadual berkala yang menaraikan semua unsur yang wujud dalam semester. Right? Jadi kalau kita nak bina apa-apa benda dalam semester ni, ini bahan asas kita. Right? Ini bahan asas kita. Right? Jadi kalau pernah main dengan Lego kata kan. So ini macam bukan Lego kita lah. Right? Bergantung macam mana kita gabungkan satu unsur ni, maka kita akan memperolehi benda-benda yang beza lah. Jadi dalam jadual berkala ni, dia bukan saja memberitahu semua unsur-unsur yang wujud dalam semester, tetapi ia juga memberitahu asal usul setiap satu unsur ini. Right? So contohnya unsur hidrogen. Di warna hijau, dan unsur hidrogen terhasil sewaktu Big Bang. Jadi unsur hidrogen terhasil apabila alam semesta mula-mula dicipta. Jadi antara semua unsur-unsur yang disaraikan di sini, unsur hidrogen lah unsur yang paling tua sekali dalam semesta. Right? Tetapi ada setengah unsur yang selain daripada hidrogen dan mungkin sikit helium, kesemua unsur-unsur lain daripada lithium sampai ke ni LR, saya tak pasti LR apa. Tapi sampai ke unsur yang paling unsur ni 103 ni ataupun unsur UG118 ni, selain daripada hidrogen dan helium, kesemua unsur-unsur lain ini dicipta sama ada dalam bintang, right? Sama ada low mass star, bintang yang ringan, ataupun bintang kerdil, ataupun bintang yang gegasi, ataupun bintang neutron, right? So selain daripada hidrogen dan helium, kesemua unsur-unsur lain ini yang bawah ni, ia hanya terhasil dalam bintang. Right? Artinya tanpa bintang, alam semesta kita hanya akan mengandungi hidrogen dan helium. Itu saja. Right? Tapi disebabkan adanya bintang, maka kita ada unsur lithium. Right? Disebabkan bintang, kita ada unsur contohnya macam oksigen. Oksigen di sini, kalau lihat exploding massive star. Right? Jadi untuk adanya oksigen di alam semesta, apa yang perlu berlaku, kita perlu ada bintang raksasa, massive star, dan bintang itu perlu meletup. Dan letupan bintang-bintang raksasa inilah yang mengisi, yang menghujani alam semesta kita dengan oksigen. Dan daripada oksigen inilah maka akan menjadi bahan binaan asas untuk kehidupan. Right? Kita kata kehidupan memerlukan karbon. Kalau kat sini, karbon datang daripada bintang. Sama ada bintang berjisim rendah, low mass star, ataupun bintang berjisim berat. Right? Jadi tanpa bintang, kita tak akan ada karbon. Dan tanpa karbon maka tiadalah kehidupan. Sebab kehidupan di bumi, kehidupan di bumi terbina daripada karbon. Tanpa karbon, dan karbon ni dihasilkan dalam bintang. Jadi sebab itu kalau ingat balik yang cosmic calendar tadi tu, sebelum boleh adanya kehidupan di bumi, sebelum boleh adanya sistem suria dan planet semua ni, bintang perlu terbentuk terlebih dahulu. Right? You must have stars first, because stars are responsible for producing the chemical elements heavier than helium. Right? Tanpa adanya bintang, maka kita tak akan ada unsur lithium dan ke atas semua ni. Dan tanpa adanya unsur lithium ke atas semua ni, maka kita tak boleh ada planet, kita tak akan boleh ada hidupan. Right? Jadi sebenarnya
sebenarnya unsur-unsur kimia yang berada dalam badan kita, karbon, oksigen, nitrogen, sulfur, semua ni sebenarnya terhasil dalam bintang. Right? Jadi sebenarnya kita terkait, kehidupan kita di bumi ni terkait dengan nasib bintang di langit. Right? Bukan sebab bintang tu boleh digunakan untuk mendidik nasib ataupun untuk menentukan, untuk meramal nasib, tetapi lebih mendasar lagi, bintanglah yang bertanggungjawab untuk menghasilkan unsur-unsur kimia yang kemudiannya bergabung untuk menghasilkan kehidupan. Right? So stars are important for the existence of life. Without stars, then it is the universe would just be filled with hydrogen and helium. Right? So kalau ingat tadi tu, right? So itu yang tentang ramuan kimia tu, right? Jadi kita kena ada ramuan kimia terlebih dahulu untuk menghasilkan kehidupan. Kemudian kita perlu tahu bila kita ada ramuan kimia ni, apa tindak balas yang perlu berlaku untuk menghasilkan kehidupan, ataupun sebenarnya untuk menghasilkan molekul-molekul biologi, biomolecules, right? Untuk menghasilkan DNA, untuk menghasilkan protein, kan? Sebab akhirnya hidupan kita, kehidupan kita bergantung kepada RNA, kan? DNA semua ni, right? Jadi dia perumpamannya macam ni lah. Katakan kita nak masak kek, kita nak masak kek, kan? Dan kek kita perlukan tepung, perlukan gula, kan? Telur, kan? Jadi sebelum kita boleh masak kek, kita perlu pastikan yang kita ada ramuan yang terlebih dahulu, kan? Kita ada tepung, kita ada gula, kita ada telur, right? Tetapi memiliki ramuan semata-mata tidak cukup, kan? It is not enough for you to just have the ingredients. You must know how to mix the ingredients in the correct manner, right? In order to produce a cake, right? Kita kena tahu macam mana kita nak menggabungkan ramuan-ramuan itu supaya akhirnya kita memperolehi sebuah kek, kan? Jadi sama juga kalau kita nak mencari, bila kita nak menyiasat asal usul kehidupan di bumi ni, pertama sekali kita kena tahu apakah ramuan kimia, apakah unsur-unsur yang diperlukan untuk kehidupan, right? Kemudian kita perlu tahu apakah proses evolusi yang akan menghasilkan kehidupan pertama, right? Dan eksperimen Miller-Urey adalah sebuah eksperimen yang cuba menjawab persoalan tersebut. Yakni kedua-dua Miller dan Urey cuba menyiasat boleh ataupun tidak, ataupun apakah persekitaran, apakah ciri-ciri yang diperlukan untuk menghasilkan molekul-molekul yang diperlukan untuk kehidupan di bumi, right? Jadi saya jemput wakil kumpulan yang akan membentangkan untuk eksperimen Miller-Urey ni untuk beritahu kita lah tentang eksperimen Miller-Urey. Saya persilakan. Saya rasa Halil rasanya, kan? Ataupun kumpulan Halil lah sebenarnya. Kumpulan saya. Halil nak tu ke? Saya share. Sila Halil. Ya, aku stop share. Nampak ke? Okay, jadi saya terus kepada kenalan lah. Seperti yang kita tahu, macam saya dah cerita tadi,
hidupan ni wujud daripada gabungan building blocks. Contohnya macam badan kita terdiri daripada sel-sel yang kemudian dia membentuk tisu, otot, organ, lepas tu sistem dan menjadi tubuh badan. Jadi berdasarkan teori Charles Darwin, hidupan-hidupan kompleks di bumi ni berasal daripada hidupan-hidupan yang simple. Iaitu manusia dan haiwan ni asalnya daripada sel-sel kecil yang mudah lah. Jadi sel-sel kecil ni datang daripada mana pula? Saintis pendapat bahawa ia terhasil daripada pelbagai reaksi kimia oleh unsur-unsur kimia atau molekul. Macam yang saya cerita tadi, unsur-unsur ni datang daripada bintang-bintang dan objek-objek di angkasa lah kan. Okay, jadi para saintis ingin tahu sama ada hipotesis ni betul ke tidak. Maka Miller-Urey eksperimen ni merupakan cubaan pertama dalam membuat simulasi keadaan bumi pada zaman purba dahulu. Dan eksperimen ni dia hanyalah untuk menguji sama ada bolehkah daripada molekul organik yang mudah menghasilkan molekul-molekul organik yang lebih kompleks bergantung kepada keadaan-keadaan di bumi pada zaman dahulu. Miller-Urey experiment ni dia happen when Miller ni dia propose untuk buat eksperimen ni with his professor Urey, and he design apparatus bentuk dia macam ni. Ada dua chamber, first chamber yang dekat bawah tu act as ocean lah, ancient ocean. And yang chamber yang kedua tu act as atmosphere bumi, ancient earth. So air akan dimasukkan dalam chamber yang dekat bawah tu, and then dia akan dipanaskan untuk hasilkan evaporation. Lepas tu evaporation tu akan masuk dalam chamber yang kedua. And dekat chamber yang kedua ni, yang as atmosphere ni, dia akan dia ada spark yang mana to act as a source of energy dekat bumi, ancient earth masa tu. So lepas tu air, molekul air akan lalu dekat condenser ni dan akan disejukkan, and then that molecule of water akan kembali terhasil dalam bentuk titisan air dan masuk balik ke dalam ocean. And then next. Right. So berdasarkan eksperimen Miller-Urey ni, lepas 1 week of the experiment, of running the experiment, water yang act as ancient ocean of the earth masa tu, dia jadi brownish black. And analysis terperinci yang dijalankan ke atas air tu, dia menunjukkan bahawa terdapat molekul kompleks yang terhasil, macam amino acid yang menunjukkan bukti amino acid yang merupakan sumber kehidupan. So next. Okey, Miller-Urey eksperimen ni juga ada satu masalah atau kelemahan. Salah satunya sebab Miller dia menganggap yang bumi purba ni mempunyai atmosfera yang mempunyai penuh dengan gas hidrogen. Jadi saintis lain banyak yang mempunyai pendapat lain lah berkenaan dengan atmosfera bumi masa keadaan purba. Jadi ada pendapat mengatakan atmosfera awal di bumi sebenarnya didominasi oleh gas karbon dioksida, sebab biasanya
bila keadaan awal satu planet tu mempunyai banyak gunung berapi. Jadi karbon dioksida tu akan terbentuk daripada letusan gunung berapi di planet tersebut lah. Kemudian hydrothermal vents yang dikatakan sebagai potensi untuk kontribut kepada kompaun organik pada bumi purba, dan teori lain juga mengatakan molekul organik juga datang daripada angkasa lepas, iaitu melalui meteor atau komet. Jadi daripada sini datang teori bahawa kemungkinan kehidupan datang daripada luar angkasa lepas dan dihantar ke bumi. Jadi macam tu lah kita. Cuma kita tak tahu secara jelas macam mana keadaan awal bumi ni pada masa dahulu. Itulah. Dah habis ke? Ada. Okay, right. Okay, terima kasih Halil, Farah dan Nazmi. Okay, kita ke, let's see. Okay, saya just stay with the slide yang saya beri. Okay, macam saya sebut tadi, cara yang kedua ni, cara kedua untuk mencari kehidupan adalah dengan mengetahui terlebih dahulu macam mana kehidupan di bumi ini terbentuk. Right? Jadi ada beberapa perkara yang kita kena ketahui lah. First, pertama kita kena ketahui apakah keadaan di bumi sewaktu ia mula-mula terbentuk. Right? Itu yang pertama. Kedua, kita kena tahu ada ataupun tidak unsur-unsur kimia yang diperlukan untuk kehidupan sewaktu bumi mula-mula terbentuk. Right? Ketiga, kita kena tahu kita dah ada ramuan kimia untuk kehidupan. Kemudian kita tahu persekitaran bumi sebelum sebelum kehidupan muncul. Boleh tak kehidupan persekitaran bumi tu menyokong tindak balas kimia yang akan menghasilkan molekul-molekul yang diperlukan untuk kehidupan. Contohnya asid amino misalnya, sebab daripada asid amino tu kalau korang belajar biologi korang akan tahulah protein dan enzim ni terbina daripada asid amino. DNA kita pun terbina daripada asid amino. Jadi sebelum boleh adanya DNA, sebelum boleh adanya sel semua ni perlu ada asid amino dulu. Jadi kalau kita boleh buktikan bahawa persekitaran bumi purba sesuai dan mampu menghasilkan asid amino, maka itu memberitahu kita bahawa kalau kita jumpa persekitaran yang serupa di planet-planet lain, maka kehidupan pun mungkin boleh wujud di planet lain. Right? Jadi suatu ada disebut kat sini, kata water is put in to model the Asian future. Okay, saya share screen saya kot rasa. Share screen saya. Okay, kalau korang tengok gambar ni, this is not a very nice picture. I think this is a nicer picture version, right? So this is let me make this larger. Open image in a new tab lah. Right? Ini adalah gambar yang menunjukkan yang membayangkan, right? Persekitaran bumi sewaktu ia mula-mula terbentuk. Jadi ada lautan kat sini, right? Kemudian ada gunung berapi di sini yang mengeluarkan gas, right? Kemudian matahari kat sini, right? Jadi ini adalah bayangan keadaan di bumi sewaktu ia mula-mula terbentuk, right? Kemudian kalau korang tengok rajah ni, right? Rajah ni rajah yang agak menarik sebab dia menunjukkan perbezaan atmosfera bumi sebelum adanya hidupan dan selepas adanya hidupan. Right? Sekarang ni kita tahu di dalam atmosfera kita, right, ada banyak nitrogen,
banyak oksigen, right? Dan ada karbon dioksida, ada air, ada argon, ada metana semuanya lah, right? Tetapi sebelum adanya kehidupan, Earth prebiotic maksudnya sebelum kehidupan lah, bio kehidupan pre sebelum. So atmosfera bumi sebelum adanya kehidupan sangat berbeza, right? Kita ada nitrogen, right? But you can see there's no oxygen. Where, oksigen hanya muncul dalam atmosfera kita setelah adanya tumbuh-tumbuhan, right? Ada air, right? Ada banyak karbon dioksida, right? Ada karbon monoksida dan ada helium, ada metana, right? Jadi kalau korang bandingkan atmosfera bumi sebelum adanya kehidupan dan selepas adanya kehidupan sekarang ni, perbezaan yang paling ketara adalah oksigen dan karbon dioksida, right? Jadi ada dua poin penting kat sini. Satu, kewujudan kehidupan boleh mengubah komposisi atmosfera sebuah planet, right? Sebab kalau kita lihat yang atmosfera sebelum adanya kehidupan bumi yang di atas ni, right? Kalau kita letak kehidupan kita Azin, kalau kita kembali, kalau kita ada mesin merentas masa dan kita kembali 4.6 bilion tahun yang lalu dan melihat bumi pada ketika itu, right? Kita tidak boleh bernafas di bumi pada ketika itu sebab tak ada oksigen, right? Jadi ini bermaksud bahawa sebaik saja bumi itu terbentuk, ianya tidak kondusif, ia tidak sesuai untuk menampung kehidupan. Bumi perlu berubah untuk membolehkan kehidupan wujud, right? So sekarang ni apa yang kita nak tahu adalah, okey, kalau atmosfera asal bumi, atmosfera purba bumi, ada nitrogen, ada karbon monoksida, ada amonia, ada air, ada metana, ada karbon dioksida, ada hidrogen, boleh tak persekitaran purba bumi ni menampung ataupun bukan menampung, tapi boleh tak dia menyokong tindak balas kimia yang akan menghasilkan molekul-molekul yang diperlukan untuk kehidupan, right? Dan itu sebenarnya yang cuba diuji dalam eksperimen Miller-Urey ni, right? Miller and Urey synthesize prebiotic molecules in experimental atmosphere. Jadi apa yang mereka cuba lakukan adalah apa yang dipanggil sebagai abiogenesis. Maksudnya usaha untuk menghasilkan hidupan secara kimia, right? Dan kalau belajar biologi, saya tak pasti, saya tak rasa pelajar biologi pun belajar begini. Tapi apa yang cuba mereka lakukan adalah, kalau kita tahu apa persekitaran purba bumi, right? Dan kalau kita tahu apa unsur-unsur kimia yang wujud di bumi selepas ia dibentuk, boleh tak persekitaran purba bumi itu menyokong tindak balas kimia yang akan menghasilkan molekul-molekul prebiotik, molekul-molekul yang akhirnya akan membentuk sel-sel, untuk benda-benda hidup, right? Jadi kalau lihat kat sini, hipotesisnya adalah mereka menjangkakan bahawa bahan-bahan kimia organik boleh dihasilkan di bawah persekitaran yang pernah wujud sewaktu bumi baru saja terbentuk, right? Jadi apa yang mereka lakukan, right? Mereka ambil ramuannya, mereka ambil bahan-bahan kimia yang mereka ketahui wujud sewaktu bumi mula terbentuk. Mereka ambil air, amonia, hidrogen, metana, kan? Sama dengan apa yang ada tadi kan, kalau korang bandingkan yang ni, kan? Metana kat sini, amonia kat sini, air kat sini, hidrogen kat sini, right? Jadi
apa yang Urey dan Miller ni buat, mereka ambil bahan-bahan kimia yang mereka tahu wujud di bumi sewaktu ia baru terbentuk, kemudian mereka lalukan tenaga, artinya mereka lalukan discharge elektrik sebenarnya, right? Untuk membekalkan tenaga untuk memulakan tindak balas kimia. Kemudian mereka lihat apa yang terhasil. Apa hasil tindak balas kimia ni? Boleh, dan adakah bahan kimia, molekul yang terhasil itu molekul-molekul yang penting untuk biologi. Maksudnya secara ringkasnya apa yang mereka lakukan? Mereka ambil air, ambil amonia, ambil metana, ambil hidrogen, mereka lalukan dengan discharge elektrik untuk membekalkan tenaga, kemudian lihat adakah hasilnya tu bahan-bahan kimia yang bersifat organik. Ada tak asid amino yang boleh terhasil daripada tindak balas itu? Dan uji kaji mereka membuktikan bahawa bahan-bahan kimia organik seperti asid amino boleh terhasil dalam keadaan yang dalam persekitaran yang pernah wujud di bumi sewaktu ia mula-mula terbentuk. Artinya persekitaran bumi purba boleh menyokong tindak balas kimia yang akan menghasilkan molekul-molekul kimia organik. Dan kalau dah ada asid amino, of course asid amino ni bukan meskipun asid amino ni bukan lagi dikira sebagai hidup, right? Tetapi asid amino ni penting untuk kehidupan. Right? Jadi sekurang-kurangnya kita tahu kita tahu bahawa bumi purba, persekitaran bumi purba itu boleh menghasilkan molekul-molekul biologi. Right? Daripada bagaimana molekul-molekul biologi itu akhirnya boleh menjadi sel yang pertama, itu cerita lain kan. Itu cerita lain. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu bahawa bumi purba mempunyai persekitaran yang sesuai untuk membolehkan pembentukan molekul-molekul biologi. Right? So itu penemuan, itu kesimpulan terpenting daripada eksperimen Miller-Urey ni. Dia membuktikan bahawa kita boleh menghasilkan molekul-molekul biologi daripada tindak balas kimia. So sekurang-kurangnya kita tahulah keadaan sekitaran bumi purba tu, dia menampung, kita tahu bahawa tindak balas biokimia boleh berlaku di bumi purba, right? Biochemical reaction can occur in the ancient earth, right? Kalau katakan eksperimen Miller-Urey ni membuktikan sebaliknya, katakan mereka tidak dapat kan molekul-molekul biokimia tu selepas menjalankan eksperimen itu, maka itu akan menipiskan peluang kita untuk mencari makhluk hidup di angkasa lepas. Sebab ramuan untuk kimia tu tidak boleh dihasilkan di mana-mana, tapi hanya terhasil di bumi saja. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh eksperimen Miller-Urey ini adalah molekul-molekul yang diperlukan oleh makhluk hidup. Molekul-molekul biokimia ini boleh terbentuk dalam persekitaran purba bumi. Dan kalau molekul-molekul biokimia ini boleh terbentuk di persekitaran purba bumi, kalau kita ke planet lain dan mendapati persekitaran planet itu menyerupai persekitaran purba bumi, maka itu mencenderungkan kita untuk menyimpulkan, well, kalau proses itu boleh berlaku di bumi dan proses itu boleh
berlaku berulang kali di planet-planet lain juga. Right? Maksudnya pembentukan makhluk hidup tu bukan suatu yang hanya berlaku sekali saja di bumi, tapi boleh saja berlaku berulang kali di banyak planet di alam semesta. Jadi kehidupan itu, makhluk hidup itu bukan satu peristiwa yang hanya berlaku sekali dalam sejarah alam semesta, tetapi makhluk hidup itu adalah satu peristiwa yang boleh berlaku berulang kali di banyak tempat di alam semesta. Dan sekiranya itu benar, maka itu mencerahkan peluang kita untuk mencari dan menemukan makhluk hidup di angkasa lepas. At least, kalaupun kita tak boleh menjumpai kehidupan yang kompleks atau kehidupan yang pintar seperti kita, tapi kita tahu sebenarnya kita kemungkinan untuk menemukan kehidupan yang ringkas, mikroorganisma, bakteria, sebenarnya kemungkinan untuk menemukan makhluk hidup seperti itu bukan sifar lah kiranya, right? Jadi itu kepentingan eksperimen Miller-Urey ni dalam astrobiology, right? Sebab dia membuktikan bahawa kita boleh menghasilkan molekul-molekul yang diperlukan oleh benda hidup, right? Di bawah keadaan yang kita tahu pernah wujud di bumi ribuan juta tahun yang lalu. Right? Jadi sekarang dah pukul 4.20, saya rasa saya berhenti di sini. Kita ada dua lagi kumpulan dan kita belum bincangkan cara ketiga ni. Cara ketiga ni yang agak best actually. Jadi boleh tak kita buat begini? Kita mungkin kena ada satu lagi sesi untuk menghabiskan cara ketiga ni. Jadi saya serahkan kepada awak untuk memilih tarikh dan waktu yang sesuai. Because I think if I were to go straight to bagi petanda yang personal rate, I think it will be too much, right? Ini yang hari ini pun saya rasa agak banyak untuk awak semua. Jadi kita berhenti di sini, right? Kita berhenti di sini dan untuk sesi yang seterusnya, sesi terakhir insyaAllah kita akan habiskan cara ketiga ni, right? Cara ketiga untuk mencari makhluk hidup di angkasa lepas, yakni dengan menghibahkan kewujudan kita ke angkasa lepas, right? Jadi saya ucapkan terima kasih lagi kepada awak semua kerana meluangkan masa petang ni untuk mengikuti kelas ni. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh bertanyakan saya dalam grup Telegram tu. Dan kita jumpa lagi dalam sesi yang berikutnya. Okay. Jadi saya berhenti di sini. Terima kasih, jaga diri masing-masing dan assalamualaikum. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir.